A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Najihah binti Cik Jaafar, nombor metrik 047156. Hari ini grup kami akan membentangkan tentang tajuk Tuan Guru Ni Abdul Aziz bin Imad. Okay. Nama sebenar beliau adalah Tuan Guru Datuk Haji Ni Abdul Aziz bin Imad bin Raja Banjar. Beliau ni merupakan tokoh ulama yang tidak asing lagi dalam politik tanah air. Kita tengok biografi tokoh. Beliau ni dilahirkan pada tahun 1931 di kampung Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan anak kedua daripada 18 orang adik-beradik. Daripada isteri pertama ayahnya iaitu Aminah binti Majid. Beliau ni diberi gelaran Tok Guru. Gelaran ni diiktiraf oleh masyarakat Melayu Islam di negeri Kelantan kerana ilmunya serta selalu menyampaikan kuliah maupun ceramah. Beliau ni mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keturunan Raja Jembal pada satu ketika dahulu yang merupakan pemerintah yang disegani berpusat di Kampung Jembal, jajahan Bacok pada kurun ke-16. Ayahnya merupakan seorang ulama terkenal yang memiliki sifat istimewa yang suka dicari pada masa itu. Okay, next. Latar belakang pendidikan. Tok Guru ni mendapat pendidikan awal daripada ayahnya sendiri. Pendidikan awal daripada ayahnya sendiri yang terkenal dengan gelaran Tuan Guru Nikmat Alim. Selain itu, beliau juga telah mendapat pendidikan secara formal di Sekolah Kebangsaan Kedai Lalat. Ketika itu beliau berumur 6 tahun. Okay. Setelah tamat pengajiannya di sekolah rendah pada tahun 1941, beliau telah dihantar ayahandanya ke sekolah pondok untuk kenali Kubang Kerian. Seterusnya, setelah beliau mencapai usia remaja, beliau kemudiannya telah dihantar belajar di pondok Tuan Guru Haji Abbas Terengganu. Minat beliau terhadap ilmu pengetahuan agama tidak hanya berhenti di situ saja. Pada tahun 1952, Tok Guru telah bermusafir ke Universiti Deoband Darul Ulum, India untuk melanjutkan pengajian agamanya dengan lebih mendalam lagi. Di India, beliau telah berguru dengan seorang ulama terkemuka, ulama hadis dan ilmu tarikat yang terkemuka, iaitu Maulana Muhammad Ahmad Al-Madani. Okay. Setelah tamat pengajiannya di Darul Ulum India, beliau kemudiannya bermusafir ke Lahore, Pakistan. Di sini beliau mengambil kursus tafsir Al-Quran. Beliau berada di Lahore, Pakistan selama 6 bulan. Seterusnya, setelah 6 bulan berada di Lahore, beliau telah meneruskan pelajarannya di Universiti Al-Azhar, Mesir. Di situ beliau mendapat ijazah sarjana muda dalam pengajian bahasa Arab. Beliau kemudian melanjutkan pengajiannya di universiti yang sama dalam jurusan perundangan Islam, iaitu Kehakiman Syariah, pada 1962 dan telah lulus dan mendapatkan ijazah sarjana master pada ketika itu. Okay, next. Selepas 10 tahun beliau berada di perantauan, beliau telah kembali daripada musafir ilmunya. Setahun selepas beliau kembali tu, beliau telah menamatkan zaman bujannya pada usia 31 tahun bersama Tuan Sabariah binti Tuan Ishak yang pada ketika itu berumur 14 tahun. Hasil perkongsian hidup, beliau dikurniakan 10 orang cahaya mata, iaitu 5 lelaki dan 5 perempuan. Di samping itu juga, beliau diamanahkan ayahnya untuk menyambung tugas mengajar di Sekolah Agama Darul Anwar. Sebagai seorang yang telah diamanahkan untuk mengajar di sekolah tersebut serta menjadi tenaga pendidik pertama yang mendapat ijazah dari luar negeri, beliau ni telah diberi mandat dan kepercayaan oleh jawatan kuasa sekolah. Setelah itu beliau telah dilantik menjadi bendahari sekolah. Selain itu,
beliau turut berkongsi ilmu di Ma'had Tarbiyah Ahmadiyah Pancu. Beliau juga telah menghulurkan khidmat mendidik golongan tua pada waktu malam. Ketika beliau usaha ini disalurkan melalui pembabitan beliau dalam jawatan kuasa kelas dewasa kemas yang terletak di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Seterusnya, sebelum beliau mengambil bahagian yang cergas dalam politik, Tok Guru ni boleh dikatakan sebagai seorang guru dan pendakwah sepenuh masa untuk menyampaikan ajaran Islam. Lah. Perkhidmatan beliau tu dalam bidang pendidikan semakin melangkah ke hadapan apabila beliau menjadi guru di Ma'had Muhammadi Kota Baru Kelantan. Ketika dia mengajar di situ, dia banyak memberi peluang mengajar banyak pelajar dan bergaul dengan lebih ramai golongan ulama dan guru-guru. Pekerjaannya sebagai guru berakhir bila beliau tu dipilih untuk bertanding di bawah Parlimen Parti Islam Se-Malaysia PAS dalam pilihan raya kecil Parlimen Kelantan Hilir Pekala Cepa pada tahun 1967. Pada mulanya beliau merasakan agak keberatan untuk melepaskan jawatan ni, jawatan yang paling beliau minat tu. Tapi beliau memikirkan tanggungjawab dan tugas seorang guru tu hampir sama dengan tanggungjawab seorang wakil rakyat. Oleh yang demikian, beliau tetap aktif mendidik masyarakat dengan mengendalikan kuliah-kuliah agama di merata tempat. Walaupun selepas beliau memegang jawatan Menteri Besar selama 15 tahun bermula tahun 1990 dan akhirnya beliau meninggal pada 12 Februari 2015. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Ayub, nombor matrik 047142. Bahagian saya adalah pemikiran Tuan Guru Ni Abdul Aziz bin Nikmat dalam Islam. Pemikiran Tuan Guru Ni Abdul Aziz terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah pemikiran politik. Beberapa ciri yang diperlukan dalam pembentukan negara Islam seperti yang digariskan oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz antaranya ialah yang pertama perlembagaan negara Islam merupakan undang-undang pokok bagi sebuah negara mestilah berpaksikan undang-undang Islam iaitu Al-Quran dan As-Sunnah selain qiyas dan ijma'. Seterusnya penekanan pengabdian manusia kepada Allah dan tidak berlaku kepada selain Allah. Beliau menjelaskan Islam memandang manusia hanyalah penumpang di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimiliki oleh manusia sebenarnya tidaklah secara mutlak kerana ia merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Tuan Guru Ni Abdul Aziz turut menegaskan bahawa kedaulatan syariah Islamiah dalam negara bermaksud segala kegiatan pentadbiran dan aktiviti kemasyarakatan hendaklah tunduk dan patuh kepada peraturan Islam ataupun syariat. Seterusnya, kepimpinan negara Islam haruslah terdiri daripada barisan para ulama yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat kelayakan menurut konsep kepimpinan Islam. Menurut Tuan Guru Ni Abdul Aziz lagi, agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Beliau menegaskan bahawa memerintah dan mentadbir negara pada hakikatnya termasuk di dalam urusan agama. Seterusnya, yang kedua adalah pemikiran ekonomi. Tuan Guru Ni Abdul Aziz mendefinisikan ekonomi sebagai segala kekayaan yang terdapat di langit dan di bumi ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya untuk menguruskan alam ini. Menurut Tuan Guru Ni Abdul Aziz lagi, sumber-sumber pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencukupi untuk keperluan makhluknya. Cuma manusia sahaja yang tidak pandai menguruskannya dengan baiklah sehingga timbul pelbagai masalah kekurangan sumber dalam ekonomi. Pandangan Tuan Guru Ni Abdul Aziz mengenai riba.
Islam ni menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merosakkan masyarakat sama ada dari segi ekonomi, sosial maupun moral. Menurut beliau, mengharamkan riba adalah pendirian Islam dan beliau mengingatkan umat Islam kini hendaklah berhati-hati dengan ancaman daripada pihak barat yang cuba melancarkan perang melalui bidang muamalat. Misalnya, mereka berusaha untuk menonjolkan sistem ekonomi riba sebagai suatu keperluan dalam perekonomian. Pandangannya mengenai judi pula, judi diharamkan kerana ia memesongkan pemain-pemain judi dari jalan sebenar untuk berusaha. Tuan Guru Ni Abdul Aziz melihat pengharaman judi ini bukan hanya dari sudut ajaran agama semata-mata, sebaliknya dari sudut ekonomi dan sosial juga. Okey. Yang ketiga ialah pemikiran dakwah. Hanya kerana Islam adalah agama risalah untuk manusia keseluruhannya, maka dakwah dalam erti amal makruf nahi munkar merupakan syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselarasan hidup masyarakat. Maka dari itu, Tok Guru berpendapat setiap Muslim ni wajib menjadi pendakwah. Bagi Tok Guru Ni Abdul Aziz, perjuangan yang besar sekalipun, jika tak mempunyai strategi yang baik, akan dikalahkan juga oleh perjuangan batil yang tersusun rapi. Tok Guru Ni Abdul Aziz juga berpesan kepada para pendakwah bahawa dalam menyampaikan risalah dakwah terdapat beberapa syarat yang perlu ditaati, iaitu memilih judul yang tepat, mengetahui keadaan mad'u secara terperinci dan menggunakan bahasa yang bijaksana. Menurut beliau, dai yang bijak dalam berdakwah sesuai mengikuti tahap pemikiran masyarakat. Sebelum menjalankan aktiviti dakwah ni, perlulah dipastikan terlebih dahulu tahap pemikiran masyarakat supaya dakwah dapat diterima dengan mudah. Misalnya, untuk berdakwah kepada orang kampung, hendaklah menggunakan bahasa yang tinggi. Hendaklah tidak menggunakan bahasa yang tinggi. Bagi pendakwah, hendaklah bijak memberi analogi yang tepat dengan mengambil contoh yang paling dekat dengan alam pemikiran masyarakat. Seterusnya, sumbangan Tuan Guru Ni Abdul Aziz dalam Islam. Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah pun membuat satu moto membangun bersama Islam Kerajaan Kelantan yang bermaksud maju ke depan dengan cara yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Yang pertama, beliau telah memperkenalkan adab Islam terhadap masyarakat Melayu, iaitu antaranya memulakan sesuatu majlis dengan membaca Al-Fatihah dan mengakhirinya dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Yang kedua, mengasingkan tempat duduk dif-dif perempuan dan lelaki serta jamuan-jamuan rasmi diselaraskan dengan waktu solat. Okey, yang kedua, pentadbiran sederhana bagi rakyat di negeri Kelantan. Mewujudkan dasar berjimat cermat ini ialah dengan mengarahkan para exco supaya tidak membeli kereta baru. Pegawai-pegawai kanan pula diarahkan menggunakan kereta Proton perdana menggantikan Mercedes-Benz yang digunakan sebelum ini. Memotong pelbagai alaun menteri besar, timbalan menteri besar dan exco-exconya. Selain itu, Tok Guru menghidupkan kembali budaya gotong royong yang pernah menjadi kebanggaan masyarakat Melayu. Yang ketiga, pengurusan efektif, iaitu dalam sektor hutan, kerajaan negeri telah melaksanakan konsep tender terbuka untuk kegiatan pembalakan, iaitu menggantikan tender runding yang diamalkan sebelumnya. Jadi setakat ini sahaja daripada saya dan akan disambung oleh sahabat saya Izian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Fatimah Izian binti Muhammad Kamil, nombor mertek 046870. Okay, saya akan menyambung pembentangan sahabat saya Atiyah binti Ayub yang telah membentangkan dan sumbangan. Okay, saya akan menyambung sumbangan yang telah diberikan oleh Tuan Guru Ni Aziz. Okay, sumbangan yang keempat yang diberikan oleh Tuan Guru Ni Aziz ialah Tuan Guru Ni Aziz telah mewujudkan persekitaran yang kondusif kepada masyarakat. Okay, Tok Guru telah mengisytiharkan Jumaat Satu sebagai hari cuti mingguan mulai 1 Januari 1996. Okay, pengangkasaan waktu bekerja baru ini bermakna semua jabatan dan agensi kerajaan Kelantan bekerja 5 hari seminggu, iaitu Ahad hingga Khamis. Sumbangan yang kelima itu menghapuskan riba daripada kehidupan seharian. Okay,
Tuan Guru Aziz telah memindahkan wang kerajaan negeri daripada bank konvensional kepada bank tanpa riba. Okey. Ini bermakna Tuan Guru Aziz telah memindahkan semua wang kerajaan dan menukarkannya daripada bank konvensional kepada bank Islam yang tak ada riba. Dan Tuan Guru juga telah mengambil langkah-langkah lain, termasuklah memperkenalkan satu pinjaman tanpa riba kepada kaki tangan kerajaan negeri. Tuan Guru juga telah mengadakan akaun serta mengadakan akaun yang berasingan untuk hasil daripada sumber Islam, iaitu sumber yang halal dan sumber yang bukan haram. Itu untuk mengasingkan sumber halal dan haram. Selain itu, Tuan Guru Aziz juga telah menamatkan sistem gadaian konvensional yang mempunyai riba dan eksploitasi. Dan Tuan Guru Aziz telah mewujudkan satu sistem pajak gadai yang menepati syariah, iaitu sistem Ar-Rahnu. Sistem Ar-Rahnu ni membolehkan kita melakukan pajak gadai dengan mengikut syariah Islam. Seterusnya, untuk sumbangan yang keenam, Tuan Guru Aziz telah memurnikan budaya dan mewujudkan kehidupan yang bermoral. Tuan Guru Aziz telah mengharamkan segala kegiatan budaya yang bercanggah dengan ajaran Islam yang membawa kepada keasyikan. Tuan Guru telah mengharamkan segala kegiatan tradisi ataupun moden yang membawa kepada keasyikan. Contohnya, Tuan Guru telah mengharamkan kelab malam, disko, karaoke, mayung dan sebagainya. Dan ini adalah untuk memurnikan budaya dan mewujudkan kehidupan yang bermoral. Dikebarat yang tidak lujas dan tidak melibatkan wanita sahaja yang dibenarkan. Sebagai langkah susulan pula, Tuan Guru Aziz cuba mendekatkan golongan ini dengan institusi agama seperti masjid dan sebagainya. Sumbangan yang ketujuh ialah memartabatkan wanita. Ini adalah bagi menghormati wanita dan menjaga maruah mereka. Dengan mengadakan kempen kesedaran menutup aurat. Tuan Guru telah mengadakan kempen kesedaran menutup aurat dan kod pakaian sopan bagi pekerja wanita Islam dan bukan Islam. Kaunter yang berasingan juga diberikan pada pelanggan lelaki dan perempuan di pasaraya. Maksudnya dia asingkan kaunter bagi lelaki dan perempuan di pasaraya. Dan selain itu, Tuan Guru Aziz juga menambahkan cuti bersalin kepada kaki tangan wanita kerajaan negeri. Tuan Guru Aziz juga melarang peserta wanita untuk mengambil bahagian dalam tilawah Al-Quran serta mengharamkan iklan yang mempamerkan wanita yang tidak menutup aurat dan melarang salon-salon unisex. Itu adalah sumbangan yang telah diberikan oleh Tuan Guru Aziz. Kita pergi kepada karya. Tuan Guru Aziz telah menyumbangkan satu karya yang ditulis olehnya yang bertajuk Mengapa Saya Tidak Menganut Islam. Itu adalah satu-satunya buku yang ditulis olehnya. Karya lain sama ada dalam harakah atau buku-buku yang menggunakan namanya dan sebagainya ialah buah pemikirannya yang diolah dan diadaptasi kembali kepada individu yang berminat dengan pemikirannya. Maksudnya kalau buku-buku yang menggunakan nama dia tu adalah diadaptasi tentang buah pemikirannya dan bukan ditulis oleh dirinya sendiri, tapi ditulis oleh orang lain tentang pemikiran dan ilmu yang diberikan. Ustaz Masyudi daripada Sungai Pencala yang pernah bertugas di Hakah umpamanya telah mengupas pemikiran Tok Guru Aziz yang diambil dan adaptasi daripada kaset-kaset kuliahnya. Ucapan-ucapan beliau sepanjang menjadi menteri besar yang dibukukan dan diterbitkan kebiasaannya ialah daripada tulisan Setiausaha Akbarnya. Beliau ni, Tok Guru Aziz ni hanya mengedit dan membuat perubahan di tempat yang perlu diubah.
Okay, seterusnya. Okay, kita kembali, kita pergi kepada kritikan terhadap Tuan Guru Aziz. Okay, Tuan Guru Aziz ni dikritikkan telah menyalahgunakan harta kerajaan negeri untuk kepentingan peribadi dan politik kerana beliau telah menggunakan kenderaan rasmi untuk ke majlis ceramah pilihan raya. Okay, beliau dikritikkan telah menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk ke majlis ceramah pilihan raya. Okay, ini namun begitu tidak membantah atau tidak marah, tapi Tuan Guru Aziz telah meminta maaf kerana kesalahannya menggunakan kenderaan rasmi ke majlis ceramah pilihan raya, itu ceramah politik. Okay, kritikan kedua. Okay, Tuan Guru Aziz pernah mendapat kritikan oleh kritikan tajam oleh guru-guru pondok di sekitar Kelantan semasa beliau mengajar kitab Fiqh Al-Sunnah karya Syed Sabiq. Kerana terdapat perbezaan pemikiran antara beliau dan guru-guru pondok tersebut. Okay, ini adalah kerana pengajian di pondok adalah berorientasikan daripada tauhid, fiqh dan bahasa Arab daripada kitab-kitab kuning. Maksudnya, boleh dikatakan sebagai kaum tua. Okay. Okay, Tuan Guru Aziz pula, dia telah diasuh dan dididik oleh bapanya untuk berfikiran kaum muda dan kemudiannya menyambung pelajaran ke India dan mempelajari hadis, tafsir dan sebagainya. Maksudnya, sekiranya Tuan Guru Aziz tidak akan membahas tentang fiqh sekiranya kerana tidak mahu berlakunya pergaduhan ataupun kesalahfahaman dan sebagainya. Sekiranya Tuan Guru Aziz ditanyakan tentang fiqh, dan jika dia tanya tentang fiqh, dia akan bagi kepada orang lain untuk menjawabnya. Dia tidak akan mengolah tentang fiqh. Okay. Seterusnya, pada awal dakwah Tuan Guru Aziz, beliau telah mula mendapat cemoohan dan ditentang dengan pelbagai tuduhan, khususnya oleh tok-tok lebay kampung yang begitu berpegang pada adat asam tradisi masyarakat. Inilah kerana kebanyakan tok-tok lebay kampung yang mengkritik Tuan Guru Aziz ni kerana Tuan Guru Aziz telah melarang mereka untuk mengamalkan adat tradisi lama keturunan mereka, seperti adat-adat asam yang mungkin boleh bercanggah dengan Islam dan tradisi masyarakat. Dan tradisi yang bercanggah dengan Islam. Tapi penduduk kampung di situ mengkritikkan kerana bantahan yang dibuat oleh Tuan Guru Aziz untuk tidak mengamalkan adat yang bercanggah dengan Islam. Seperti yang kita tahu, Tuan Guru Aziz merupakan pemimpin satu gerakan Islam dalam politik negara, dan beliau dipuji kerana berjaya menubuhkan satu gerakan Islam yang terlibat secara langsung dalam politik negara untuk menyaingi parti-parti aliran kebangsaan. Yang kelima, beliau telah mendapat pujian tinggi dan sangat dihormati dari segi kealimannya dan adabnya. Dan Tuan Guru Aziz ni dipuji kerana adab sopannya dan kealimannya dan ranah dirinya. Setakat itu saja daripada saya. Saya undurkan diri dengan ucapan Assalamualaikum. Terima kasih.